Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Dato' IR Dr. Riza Atik Abdullah. Okey, nama saya Muhammad Azmi Shah bin Amruddin, bernombor matrik A169571, dan saya akan membentangkan projek akhir saya bagi kursus LMCP 2502, Pengangkutan Bandar. Saya tinggal di kawasan Hutan Melintang, Perak, dan kawasan projek akhir yang saya buat adalah berkaitan dengan kawasan Hutan Melintang, Perak. Kita pergi kepada masalah pengangkutan bandar. Masalah pengangkutan bandar terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama melibatkan masalah pengangkutan awam, masalah lalu lintas dan kemalangan jalan raya. Bagi yang pertama, masalah pengangkutan awam. Pengangkutan awam yang terhad seperti bas dan teksi sangat terhad di kawasan Hutan Melintang. Kondisi pengangkutan awam yang sudah nazak seperti tempat duduk yang sudah rosak dan bas yang agak lambat untuk gerak. Dan yang ketiga, kurang perkhidmatan kenderaan seperti Grab, MyCar dan sebagainya. Masalah lalu lintas pula, kesesakan yang berlaku pada waktu pagi dan petang semasa waktu pergi dan balik kerja. Hal ini kita boleh menyusahkan pekerja-pekerja untuk pergi dan balik, dan ini juga agak menyukarkan untuk pelajar-pelajar sekolah untuk pergi ke sekolah kerana agak sesak pada waktu pagi. Yang kedua, laluan bagi berjalan kaki dan penunggang basikal yang terhad. Di kawasan Hutan Melintang, kawasan berjalan kaki agak terhad dan kawasan untuk penunggang basikal agak tiada di situ. Yang ada pun cuma bahagian laluan basikal. Dekat laluan basikal tu ada sedikit ruang untuk bahagian motor, tapi agak kacau untuk penunggang motosikal. Yang ketiga, kesesakan lalu lintas ketika musim perayaan. Yang ni kita boleh lihat, hal ini kita boleh lihat semasa waktu perayaan. Jalan sekitar daripada Teluk Intan dan jalan sekitar ke dari Sabak Bernam agak pack, agak sesak di situ. Dan yang terakhir, kemalangan jalan raya yang disebabkan jalan raya yang rosak dan jalan yang sempit dan berbahaya kepada pemandu motosikal dan basikal. Ini adalah gambar masalah pengangkutan awam. Okey, yang dua gambar di atas ada melibatkan gambar bas awam yang lama, dan gambar sebelah kiri bawah menunjukkan tempat duduk yang sudah buruk dan usang. Hal ini menyebabkan ketidakselesaan kepada penunggang. Di sebelah kanan bawah pula menunjukkan kepada kereta Grab. Kereta Grab di kawasan saya boleh dikatakan tiada kat situ. Dari perkhidmatan Grab, MyCar dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya, masalah melibatkan lalu lintas. Gambar di sebelah kiri menunjukkan kepada kesesakan lalu lintas, dan gambar di sebelah kanan menunjukkan tiada laluan berbasikal. Hal ini menyebabkan penunggang-penunggang basikal menggunakan jalan raya dan mengganggu pemandu seperti pemandu kereta dan pemandu motosikal. Gambar ini pula menunjukkan kepada kemalangan jalan raya. Gambar di sebelah kanan menunjuk kepada kemalangan antara kereta dengan motor. Di gambar sebelah kiri pula menunjuk kepada kemalangan antara kereta dan kereta. Baiklah, polisi pengangkutan yang dicadangkan adalah yang pertama, laluan berjalan kaki. Laluan berjalan kaki hendaklah diwujudkan di sekitar kawasan Hutan Melintang kerana ini adalah satu pengangkutan aktif yang bagus untuk kesihatan dan menyihatkan badan. Di samping itu, kita boleh mengelakkan pencemaran. Yang kedua, perkhidmatan bas yang lebih baik dan bas dua tingkat. Perkhidmatan bas yang lebih baik seperti menggunakan bas yang lebih baru dan lebih cekap, dan bas dua tingkat kerana supaya mendapat meningkatkan kapasiti untuk penumpang menggunakan bas awam. Dan gambar ketiga merujuk kepada menyediakan laluan penunggang basikal kerana sejak pandemik ni berlaku, sukan berbasikal amat menarik perhatian masyarakat untuk menunggang basikal, tetapi di kawasan Hutan Melintang tiada laluan basikal. Hal ini kita perlu menyediakan laluan penunggang motosikal, basikal. Gambar keempat menunjuk kepada perkhidmatan bas yang lebih efisien, seperti menyediakan jadual laluan bas.
Yang kelima adalah menaikkan cukai kepada kenderaan berat. Kawasan saya banyak melibatkan perusahaan sawit. Jadi kebanyakan jentera-jentera berat ni membawa muatan sawit ini lebih daripada berat yang sepatutnya dan merosakkan jalan. Dan yang terakhir adalah membesarkan dan meluaskan jalan raya. Perancangan jangka pendek yang boleh dibuat antara 3 tahun begitu adalah: yang pertama, penambahbaikan jalan raya seperti jalan raya yang berlubang dan rosak di bahagian tepi-tepi dia yang terhakis. Kedua, perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih cekap dan menambahkan lagi perkhidmatan awam ini. Yang ketiga, mewujudkan perkhidmatan sewa kenderaan seperti basikal sewa, kereta sewa, motosikal sewa. Dan keempat, mengawal dan menghadkan muatan kenderaan berat. Hal ini kerana seperti yang saya cakap tadi, kenderaan berat ini boleh merosakkan jalan jika terlalu lebih daripada muatan yang sepatutnya. Dan terakhir, laluan basikal dan penjalan kaki. Ini merujuk pada pengangkutan aktif yang bagus untuk kesihatan. Okey, bagi perancangan jangka panjang pula ke 20 ke 3 tahun yang boleh dibuat dari segi kawasan utama Intang adalah: yang pertama, memperluaskan jalan raya dan memanage jalan lingkaran supaya tiada berlakunya kesesakan lalu lintas. Kedua, memperbanyakkan kenderaan yang menggunakan self-fuel dan bateri seperti Toyota Mirai dan Tesla. Toyota Mirai menggunakan self-fuel, iaitu menggunakan suatu teknologi yang melibatkan hidrogen, dan ini mengurangkan pencemaran. Dan Tesla menggunakan bateri yang perlu dicharge semula. Mempunyai laluan khas untuk bas awam. Ini boleh membantu dari segi mengelakkan kesesakan. Dan yang kedua, kita boleh macam lebih cekap. Bas ni boleh datang kepada satu stesen bas ke stesen bas yang seterusnya dengan lebih pantas dan tepat pada waktu dia. Dan terakhir, menjadikan perkhidmatan pengangkutan rel seperti MRT, LRT dan komuter. Sekian daripada saya. Terima kasih.